menggambarkan bahawa sungai-sungai yang terdapat di dalam surga tentulah lebih hebat daripada sungai-sungai yang ada di dunia. Seperti sungai Furat contohnya, ia menjadi salah satu daripada sumber ekonomi bagi masyarakat setempat. Sungai Nil bagi orang Mesir dan juga orang Sudan. Abang saya Ustaz Amir pernah pergi Sudan, dia cerita mereka di sungai tu, orang Sudan mereka tangkap ikan kelisa buat bakar tepi jalan ni yang banyak liter kelisa
dia kan kira apa? Tak kira halal haram yang dia buat. Dia tak kira sumber duit dia. Ada orang kata tak apa, buatlah macam mana pun kita pergi buang lah di Mekah tu, kita pergi berdoa sama tengok. Kita awak ingat Mekah tu tong sampah. Heret segala dengan najis-najis kita nak pergi buang di sana. Orang yang kalau sebelum dia pergi tu dia tak elok, dia menyangka hanya pengampunan Allah di hadapan Kaabah, dia akan disia-siakan oleh Allah. Betapa kata seorang alim dalam kitab yang dimuatkan oleh Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Risalatul Mustashidin, dia kata daripada 70,000 orang yang tawaf dan berwukuf, mungkin seorang je Allah dengar permintaan mereka. Bukan kita pergi tu kira-kira dapat dah apa kita nak, kena usaha satu. Tapi masyarakat kita dan orang Islam secara amnya melihat dia sebagai satu upacara pembersihan. Dia kira pergi tu memang kita nak, memang kita husnuzon, ya Allah ampunkanlah dosa kami, tapi kerana meletakkan pengampunan hanyalah di hadapan Kaabah. Kadang-kadang kita lihat dia tak beza daripada pemahaman agama lain. Kena pergi ke satu tempat tertentu untuk mengampunkan dosa. Kena pergi sungai, kena pergi jumpa padri, kenapa? Tak, kita di mana pun Allah ampunkan dosa kita. Cuma pergi sana tu nak dapat pahala lebih, nak mendekatkan diri kita lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bid'ah ini ialah benda yang baharu yang ditempel pada urusan agama. Adapun benda yang baru yang bukan terlibat dengan urusan agama, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nak buat baju fashion apa sila, nak naik kereta lagu mana, nak cipta kereta yang lagi canggih sila, nak buat rumah berapa tingkat, tangga dia macam mana, pintu dia besar mana sila. Nak makan makanan jenis apa, tak ada masalah. Mi saja pun macam-macam, mi kungfu, mi comai pun ada lah ni macam-macam. Kadang tengok senarai list makanan tu pun pening, nak makan mi yang bawah tu baru mi, tak masuk petiau lagi. Sila urusan dunia, hang sila hang nak buat apa. Tapi urusan agama jangan duk pi tambah, jangan duk pi berkorang, jangan duk pi kali tu. Karena itu bid'ah ini bukan hanyalah mereka-reka perkara yang tak ada. Bahkan bid'ah juga menafikan perkara-perkara yang Allah wajib. Bid'ah juga ialah menolak apa yang telah difardukan oleh Allah. Di mana kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, wa'lam, dia kata ketahuilah, dalam dia mensyarahkan kullu amrin man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Setiap benda, siapa yang memperbarui atau mereka-reka satu perkara yang bukan daripada urusan kami, maka dia adalah tertolak, iaitu bid'ah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, bid'ah yang paling besar ialah menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sahaja bentuk hukum tersebut yang telah difardukan oleh Allah di dalam Al-Quran, sama ada hukum berkenaan dengan ibadah fardiyah, solat. Orang yang tak solat, dia buat benda bid'ah kerana dia tempel benda baru dalam agama dia, iaitu tidak melakukan solat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, bid'ah. Orang yang tidak menutup aurat, bid'ah. Orang yang tidak berpuasa, bid'ah. Walau dia tak tambah apa-apa, tapi kerana dia buat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang merubah sesuatu ketetapan Allah dengan menggantikan kepada suatu ketetapan yang lain, yang dia sangka apa yang dia ganti itu boleh mengambil tempat yang telah Allah fardukan. Di antaranya disebut dalam kitab itu ialah memenjarakan orang yang mencuri, sedangkan orang yang mencuri hukumnya dipotong tangan. Maka dengan memenjarakan pencuri, orang yang memenjarakan pencuri itu adalah orang yang melakukan perkara bid'ah, dan dia adalah orang yang zalim. Buah pencuri dalam penjara jadi zalim. Ini dia. Boleh cek
apa semua. Sebenarnya kita hanya menupukan pada hal-hal yang remeh dan kecil. Tu saya kata dari tadi, kita ni kira-kira nak macam ambil dah dalam apa yang dalam agama yang lain, duk kelih hal-hal kecil ni yang ada dalil tetapi dia menjadi masalah khilaf yang kita boleh bertolak ansur, yang kalau buat tak membawa kepada bid'ah dhalalah. Tapi yang tu yang kita duk kelih, tak boleh nak baca doa kuat-kuat lepas mayang, waktu imam khutbah tak boleh angkat tangan amin. Azan kedua orang duk bunyi lagi, walaupun Sayyidina Osman yang mula menyuruh azan kedua berlaku pada sembahyang Jumaat. Ni yang kecil-kecil ni. Tapi hak besar, hak tak tutup aurat, hak zina tidak dikenakan tindakan terjam dan sebar, yang mencuri tidak dipotong tangan, yang meragut tidak dipotong tangan kanan dan kaki kiri, yang meragut membunuh tidak dipotong tangan kaki dan dipancung, kemudian diletakkan mayatnya digantung di khalayak ramai. Ini hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka kerana itu orang Islam berkeli pada hal yang remeh. Macam anak-anak kita berkeli di rumah berebut roti, kita marah kan? Kita beli roti 3 lain-lain jenis, dia pun berebut satu jenis tu 3 orang ni. Kita marah kan? Ni roti pun beli dah seorang satu, ambil lah seorang satu. Jenis dia yang lain tu salah dia berebut, tu salah dia berkeli tu kira. Kita marah. Kalau mereka tinggal roti yang kita beli hanya kerana yang ni perasa strawberry, yang ni perasa apa. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala tekan dia tak marah bila tinggal arahan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia lebih marah. Maka dengan memahami hadis ini, tentu kita merubah kesesatan ataupun merubah bid'ah yang lebih besar daripada benda-benda yang dimomokkan oleh kita. Dan terkadang kita lihat sumber-sumber daripada Yahudi dan juga British Britain, mereka ini yang mula menimbulkan perbalahan umat Islam atas benda-benda yang remeh, benda-benda yang kecil. Dia mewujudkan golongan-golongan yang boleh memikirkan, mengkaji, mengarang kitab, kemudian menyampaikan apa yang mereka karang dengan diberi suntikan dana yang begitu besar, hanya mata-mata untuk memecah belahkan masyarakat. Maka timbullah golongan yang tidak suka kepada majlis-majlis selawat kepada Nabi, menyatakan haram menyambut Maulidur Rasul, menyatakan apa punca, apa untungnya tiap tahun untuk sambut Isra' Mi'raj ni, untuk petikai benda-benda ni. Walhal, apa salahnya kita sambut Isra' Mi'raj? Kata mereka, sahabat pun yang duduk rapat dengan Nabi pun tak pernah sambut Isra' Mi'raj. Buat apa hamba sambut? Hamba yakin ke Isra' Mi'raj itu berlaku pada 27 Rajab? Ada Nabi habaq ke? Ada dalil ke? Hamba yakin teguh ke bahawa Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, kemudian para sahabat menyambut hari jadi Nabi SAW, sama ada ketika Nabi masih hidup atau sudah Nabi wafat. Ni duk timbul benda-benda ni, meragukan masyarakat dengan meninggalkan benda-benda yang besar. Ni kawan yang selawat dalam majlis yang besar ni bid'ah. Orang yang di luar masjid tidak bertudung, dia tak kata apa. Kita yang duduk dalam masjid ni duduk penasyid cinta kepada Nabi. Kata mereka qasidah ini melalaikan manusia daripada sunnah Nabi yang sebenarnya. Baik yang duduk di luar masjid, yang tak semayang, yang melepak di kedai sampai habis waktu solat, yang berkapal lelaki dan perempuan. Kenapa tidak diserang golongan itu dengan bid'ah? Hingga akhirnya mereka faham bahawa apa yang mereka buat bukan sekadar haram, tetapi ia menempel sesuatu kepada agama. Kira-kira mereka menyangka tak apa, kawan lama lah, tak apa, tak kata apa. Aku duk lepak dari umur 18 tahun sampai umur 18 tahun, tak apa, tak kata apa. Kau duk tak buat lama dah pun, tak jadi apa pun. Ni ada golongan-golongan pemikir yang cuba mengetengahkan benda-benda yang remeh untuk kita berkelih. Pernah saya dalam kuliah ditanya, Ustaz,
bid'ah doa ketiga, iaitu mengaminkan doa khatib ketika khutbah, kerana yang tidak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billah. Inilah yang memecah belahkan masyarakat. Baik. Jadi moga-moga kita dalam kehidupan kita, contohnya di antara benda bid'ah yang kita buat waktu musim kenuri, kita dah dekat dengan PC. Minggu depan kita di sekolah, berbagai undangan yang datang kepada kita. Bila kenuri ini, Nabi sebut siapa yang tak memenuhi undangan kenduri kahwin, maka dia telah melakukan maksiat, yang ini dia telah melawan ketentuan Allah dan Rasul. Dia buat benda haram. Orang nyebut kita tak pergi berdosa. Ada yang bawah ni tapi tak ada, kita nak baca dan terang sampai tahap tu. Maka janganlah tuan kenduri tu bila nak panggil orang yang orang wajib pergi, dia buat benda lelak di rumah kenduri ni. Kadang jemputan dari Perak, dari Perlis, dari Pulau Pinang balik pulau, kita pun siaplah cancel program kita yang lain. Kadang sehari tu ada 3 kenduri, kita pun atok pergi yang jauh dulu, kemudian balik dekat sampai rumah, sampai kenduri pertama dan dulu punya jauh kita pergi. Awak ingat kerja kita pergi makan je, sampai tiba-tiba di hidang yang tu, aku makan kat kedai tepi jalan pun boleh. Sampai dengan Masya Allah, dengan pelaminya, dengan pengantin yang mendedahkan auratnya, dengan karaoke-nya. Untuk apa? Nak panggil orang buat pesta parti ke lah, mana? Kan nak panggil orang makan. Ni golongan macam ni cukup banyak. Pasal kata Pulau Pinang, Pulau Ketim, Melaka, Buluh kenduri 8 buat lagu. Nak cari buah kenduri yang senyap, yang ada nasyid-nasyid lagu tu, payah lah ni. Semua bagi pekak telinga orang, semua bagi orang berdosa. Masalah yang tak mau faham, dia kata apa masalahnya, dia bising apa. Pernah ada orang kata tak boleh, tak tahu. Yang kata kenduri ni bukan selalu, saya bukan cakap kerana hukum saya, hukum Allah. Imam Ghazali, Imam Nawawi letak dah, apabila kenduri menjadi wajib, maka untuk menggugurkan kewajipan itu dengan beberapa perkara. Di antaranya kenduri itu hanya menyasarkan orang kaya saja. Orang bukan kenamaan tak dijemput, atau dijemput diberi kerusi saja. Buah lampu listrik, duduk atas kerusi makan. Ayah nak tak mana tak, wah kekang. Nak minum duduk kan. No, kenamaan dia. Meja Masya Allah, dengan ada ribbon, dengan macam-macam. Kenduri itu haram kita ni. Yang kedua, kalau kenduri itu sumbernya daripada sumber yang haram, tahu dah, tuan kenduri itu baru menang sampai kok. Pas-pas pilihan raya di Pitikam tak dapat 80,000. Kata elok, nampak kenduri anak aku kahwin. Kita tahu yang tu sumber yang sahih, ada bukti, haram kita ni. Di antaranya juga ialah ada majlis dari menari dan muzik yang diharamkan oleh Allah. Maka hukum menghadiri majlis kenduri itu adalah haram. Tuan, kena boikot kenduri yang ada muzik tu. Bukan nak bagi pada muka dia dah, nak bagi dia reti sampai bila. Nampak kenduri tak mau mengaji tu masalahnya. Bila kita terang dia berkata apa, melampau sangat dalam memberi hukum, bukan melampau. Apa beza kalau tak ada muzik dengan ada muzik? Beza ada banyak. Kalau ada muzik, hang kena keluar duit lagi, nak sewa menentang tu, nak bayar dekat orang nak jaga. Kemudian mengganggu orang, nak sembang payah. Hak seronok dengan lagu tu berapa orang ya? Kalau boleh letak satu retas, buat pilihan raya tengok. Siapa suka, buh nama dia. Siapa tak suka, buh nama dia. Boleh tengok siapa yang suka kepada muzik yang bisik pada hari itu. Ganggu nak sembang dengan tuan rumah, tak boleh nak apa semua, tak boleh. Berbanding dengan tak ada muzik, duit pun tak ada berpeluang lebih. Suasana tenang, Masya Allah, boleh jumpa sembang kawan-kawan.
campur benda-benda lulah lagu tu, dia jadi bid'ah yang haram kita ni. Saya beritahu dulu, saya sampai rumah Nuri, dia turun tingkat. Kalau lain gelia, pergi makan. Lain tak gelia, patah balik kan. Makan nasi lah. Kalau 3 Nuri penyakit kan, bukan sihat. Dah lah penyakit, Nuri mendapat dosa pula Nuri, lebih tak baik. Ini hukum yang harus dipahami. Betapa kita sudah kembali kepada zaman hiburan yang melampau-lampau, yang kira-kira saya pernah sebut dalam khutbah betapa masyarakat jahil
fitrah tak perlu ada saksi. Dia bukan dalam bab apa berkenaan dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tak. Macam nak menikah kena ada saksi, kena tu sebab nak menghalalkan yang haram, yang belum ni tengok pun tak boleh, lepas tu boleh buat apa saja, kena ada saksi. Adapun derma ataupun nak hadiah, ada saksi. Kita nak pergi bagi duit ke orang, takkan nak pergi ni, bahkan lagi suruh sembunyi lagi pemberian kepada orang, sehingga tangan kiri tak tahu tangan kanan buat apa, macam tu. Kau tak perlu kepada saksi. Tapi dalam bab untuk mengelakkan perkara tu, boleh kita mendatangkan saksi untuk turunkan tanda tangan dan sebagainya ni, bahawa kami menjadi saksi terhadap pemberian harta oleh si fulan kepada si fulan. Itu di segi hitam putih. Allah. Ya. Masalah umrah. Ya. Kita membagi kita untuk umrah. Jadi bila dia bagi untuk umrah, betul tak saya ada duit yang dapat mana? Macam mana? Ya, dia calon saya ni untuk umrah. Allah lah. Betul tak kita bertanya ya, dapat mana duit ni untuk dia umrah? Orang tanya kita pergi umrah, kita kena tanya tak orang tu dapat duit mana. Baik. Yang kedua, Pertama, Allah tak suruh kita pergi siasat lebih daripada yang zahir. Kalau kita pergi cari, tentu kita jumpa. Belum kita pergi rumah orang jamu kat kita, kan cakap 3 rasa. Tanya lu cakap ni beli mana? Baik, buat sale. Fresh ke lama ni? Baru dia tekan badan dia tak turun lagi, teras lagi. Berapa ringgit? RM20. RM20 tu orang dapat mana? Malah lagi. Daripada makan 3 rasa, makan menampak. Tapi buat tanya, tak payah tanya. Tak payah kita tanya. Benda yang orang buat secara sembunyi tu sama kita cari. Wala tajassasu, kata Allah, jangan kamu duk pergi mengintip, mengendap, pergi apa? Sampai jadi CCTV kat orang ni dari mana dia dapat duit apa semua. Kalau dia buat secara sembunyi, tapi secara zahir kita tahu bahan-bahan yang dia tak ada permit. Orang nak main zakat, dia suap. Nak main zakat, dia suap. Itu confirm haram. Atau dia ada perniagaan yang jenis haram, kau pusat karaoke ke, kelab malam dan sebagainya. Yang tu kalau kita tahu zahir dia, kita tolak. Tapi kalau tak tahu, kita tanya, Allah tidak mendakwa ke atas kita sesuatu yang kita tak tahu. Dan Allah tak minta untuk kita merumitkan keadaan dengan cari sehalus-halus. Kalau halus sungguh kita cari, semua kita tak lepas. Semua kita tak lepas. Allah SWT. Islam bukan membatalkan semua, yang elok Islam teruskan. Seperti mereka menjaga Kaabah,
Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-11 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan berlaku pada tahun ke-10 setelah Nabi pulang daripada Taif, setelah Nabi diuji dengan kematian Khadijah dan juga kematian pak saudaranya Abu Talib, dan diuji dengan penolakan daripada masyarakat Taif, Bani Saqif. Maka Nabi pulang. Setelah itu Nabi dihiburkan oleh Allah dengan satu pakej pelancongan yang begitu hebat, perjalanan satu malam hingga ke Sidratil Muntaha, menaiki kenderaan yang mata dia bila pandang ke mana sampai tangga. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa turun mengimamkan para anbiya, diberi pilihan antara susu dan arak, Nabi minum susu. Kemudian lepas itu naik tingkat pertama, bertemu dengan para nabi, tingkat kedua, ketiga, sampailah Sidratil Muntaha yang malaikat pun tak boleh masuk. Indaha jannatul ma'wa, kata Allah, di Sidratil Muntaha ada syurga, tempat tinggal bagi orang yang baik. Nabi diperlihatkan oleh Allah hakikat syurga dan neraka. Kerana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawa syurga dan neraka sudah wujud, bukan dicipta oleh Allah ketika Allah menghancurkan bumi dan langit lalu mengangkat membangkitkan manusia. Tidak, sudah wujud pada hari pertama Allah mewujudkan manusia dan juga muka bumi. Dia Allah, Nabi dah tengok. Kemudian yang paling penting ialah Nabi mendapat kefarduan salat yang insya-Allah Isra' Mi'raj ni cerita dia panjang. Ada juga cerita-cerita palsu yang ditambah dalam Isra' dan Mi'raj yang perlu kita bersihkan daripada sunnah yang sebenarnya. InsyaAllah kita akan buat satu penerangan yang khusus ataupun kuliah yang khusus tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.